64 orang player dan kemungkinan besar bootcamp akan berdarah lah sebab ramai yang suka benda ni. Ya, ramai yang suka untuk turun ke bootcamp, tapi ada juga yang try hard untuk main di tempat-tempat yang bukan pelik tetapi tempat-tempat yang jauh sedikit lebih selamat. Mungkin betul mereka inginkan prize pool itu ataupun sekadar membuktikan bahawa mereka memang player yang hebat. Tapi Putra mendapat satu bersama dengan 2 player Malaysia, 3 player Malaysia telah pun berbunuhan sesama sendiri, iaitu Putra baru saja membunuh satu daripada Team Secret sama dengan Damrud daripada Geek Fam. Nampaknya Malaysia dan bootcamp ni tak dapat dipisahkan ya. Selamat Boyka tak ada kat sini. Kalau tak ada halau semua orang sudah. Tapi kat sini ternampak Arrow Wolf. Tadi saya rasa Arrow satu player mereka dijatuhkan. Box Gaming akan di knockdown juga dekat sini oleh Xavier. Tidak dibenarkan untuk team up sebenarnya untuk kita punya solo king ni, di mana tak boleh nampak macam kenderaan ni di-share oleh 4 orang ke apa benda. Tetapi waktu ini yang paling menariknya adalah semua turun bootcamp tapi camping. Ya. Mungkin mereka salah satunya ataupun mereka sebenarnya mempunyai mentaliti yang betul. Kenapa camping kat bootcamp? Dah nama bootcamp camp lah. Saya tahu itu yang awak selalu lakukan dalam bootcamp Jianto. Tapi dekat sini ternampak Jaden, dia akan berlari. Microboy menunggu waktu saja. Jaden dah satu barrel, tembakan dilepaskan Microboy. Dia bergerak dekat situ. M4 lawan barrel. Microboy kena hati-hati. Barrel akan memenangi fight tersebut dan Jaden 1 kill untuk beliau. Dan iShot akan dapatkan Jenny waktu yang sama dengan 1 Micro Uzi. Korpai dari PW88 berjaya menuduh Tom daripada jarak yang agak jauh di kau. Dan di sini kita masih pergi ke bootcamp dan Putra daripada tadi berduduk di bootcamp masih lagi hidup. Icon dijatuhkan oleh Man Parang. Putra sudah ada 2 kill. Mungkinkah beliau dapatkan yang ketiga dan nyawa dia penuh sebenarnya. Memang sangat cantik lah permainan ada Putra ni. Memang dia menunjukkan daripada Putra pun salah satu player yang daripada dulu berimpian, memasang impian untuk pergi ke C final. Sudah 3 tim dia gunakan kenderaan sebagai untuk pergi ke C final, tapi kenderaan terakhir ni dia sampai iaitu tim SMG. Dia pernah cuba dari tim Aerof, dia pernah cuba daripada tim EVOS VIP dan akhirnya dia sampai di sini dengan SMG. Yap, betul itu. Tapi aura Steve sekarang ini dengan muka iShot, semalam kita dah bincangkan benda ni. Aura Steve akan bersama dengan iShot, tapi Bart akan dijatuhkan juga satu player daripada Yangon Classico, Makyo. Itulah nama yang diberikan kepada beliau. Jaden akhirnya akan dijatuhkan sebenarnya oleh Icon Donten dekat sini. Trixity berlawan dekat sini. AKM dikeluarkan tetapi dia akan dijatuhkan dengan satu DBS oleh 2K. DBS. Tapi itu menarik perhatian untuk sampai ke semua sana. DBS? Ya. DBS lagi. Ya. Tapi Tadi, rasanya memang... Tadi aku cakap senjata apa DBS lah? Betul lah kan? Okay. Aku cakap benda tadi lain tadi sebenarnya. Tapi saya nampak pergi ke depan dan iShot juga akan dijatuhkan dengan UMP 45. UMP 45 satu weapon yang memang bagus untuk short range dan player-player kena memikirkan sebab ini bukannya game yang di mana mereka main dalam satu team. Jadi mungkin tidak relevan untuk mereka gunakan AR yang sebab kadang-kadang kita 1v1 kita hanya fikir short range saja. Melainkan anda camping, mungkin itu time untuk anda gunakan assault rifle yang ataupun DMR bagi mendapatkan pick off 1 by 1. Seperti Snipe sekarang ini. Dia keluarkan K98K tu. Ialah Snipes. Rakan kepada Sen. Sebab dia ada peminat tadi. Snipes mencari target di hadapan beliau lah tim daripada Secret Jin. Cosmos akan mencacing terlebih dahulu di kawasan Quarry. Iconic Pew mengeluarkan Micro Uzi. Tim daripada Filipina. Yes. Nama ni macam pernah, adakah daripada IDX ke daripada mana? Macam pernah tengok. Dia dekat PMC nombor 1. Kau pernah tengok dia sebab dia selalu lepak main pool. Ya betul. Cuma rambut dia dah panjang, rambut dia tak panjang macam tu. Ya. Tapi dia lupa daripada tim mana. Walaupun tu dia Putra satu lagi. Aura Steve pula dijatuhkan oleh Putra. Sudah ada 3 kill dalam tangan dia. Ada 3 kill yang sangat berharga sebab Chicken hanya mendapatkan 10 mata saja sebenarnya. Mungkin Putra boleh menang di kawasan ini.
Dan bercakap pasal tim yang pernah main daripada PMCO1, salah satu daripada tim PMCO1 itu berjaya masuk balik ke sini. Itu pasukan Xavier daripada Vietnam. Yup, Xavier punya lama mereka tidak berada tapi kita masih lagi ingat mereka. Saya masih lagi ingat Xavier mengejar Sin Bin Neo di dalam game-game akhir semasa CFC final yang pertama. Kali ini mereka akan datang sekali lagi tapi hanya satu je player yang tinggal dalam barisan tersebut yang masih sama dan itu adalah Rabis. Lain semua sudah pun bertukar player sebenarnya. Oh ya, memang betul. Dan inilah Pimai daripada Box Gaming Fighting, tapi taruh gambar orang lain kat sini. Walaupun Box Gaming masih lagi ada Pimai, tapi ada beberapa player mereka sudah pun ditukarkan line up. Jadi kita kurang pasti adakah mereka boleh merajai game si Grand Finals, bagaimana mereka perform ataupun memberikan prestasi yang sangat baik ketika bermain di PNWL. Tapi inilah QB juga bersama dengan Pimai dekat. Dan pasukan daripada Malaysia dan daripada Vietnam. Ya, betul tu. Sebab sekarang ni saya melihat sebenarnya untuk Box Gaming, break akan dikeluarkan daripada tim tersebut. Chopper dan juga F4 adalah player edition terbaru untuk tim Box Gaming. Break tidak bermain. PQB, Chopper dan F1 walaupun memang player yang sudah lama ada di dalam line-up PMCO. Iaitu daripada FFQ kalau tidak salah, bersama dengan F1 pun yang player yang terdapat pasport tu. Ya. Yang terdapat visa ke apa benda tu. Memang betul tu. Season 2 memberikan impak yang besar, tapi Box Gaming telah menjadi pilihan 3 orang caster daripada negara lain-lain untuk sebagai contender untuk pergi ke peringkat seterusnya, mungkin melihatkan prestasi mereka di PNWL. Dikatakan je kalau anda betul je anda, mereka semua akan botak, tapi kalau anda salah anda kena botak. Ya betul. Yang itu perkara yang menyedihkan lah. Tapi ada ramai juga yang memilih Box Gaming, agak mengejutkan. Ya, dan ini adalah suit yang akan diguna pakai sebenarnya untuk PMPL kita kali ini. Inilah baju yang sebenarnya ramai player sukakan secara totalnya daripada season. Sebenarnya baju ni season ni punya baju, tapi ramai sebenarnya menyukakan perkara ini. Mereka akan diberikan semula dan inilah Rabis saya cakap sebentar tadi. PW88 mendapatkan satu knockdown ke satu lagi player PW88. Tapi sekarang ni minit ke-9, kita akan lihat pergerakan kita daripada bot terjun ke bawah. Ni adalah Yudo Gang punya punya player, itulah Pedro Solomon. Tapi YG AK, sebelum ni nama-nama bagi tim YG ni semuanya saya pronoun dengan salah. Dan fan-fan mereka sudah pun mengajar saya cara penyebutan yang betul. So itulah bukan YG A. Ni bukan A, ini adalah YGAK. So nama beliau adalah YGAK. Bukan A. Kalau awak panggil dia A je, fan dia dah marah. So saya dah kena dah. Ya, dia siap eja lagi tau je. YG, lepas tu dia tulis itu AIEKAY. This is how you pronounce his name. Oh, okay. Ya, tapi okey lah juga daripada Amy pun sama juga. YG Gak. Aku macam AK. YG Gak. YG Gak. Okey. Inilah Mayo. Ya, inilah Mayo. Boleh itulah. Nah, dari dulu sampai sekarang dia masih lagi Mayo. So, kerjaya baru daripada main bola sekarang main PUBG sebab nak maintain social distance kan. So, dia main PUBG sekarang guys. Mayo. Yep. Mayo tak salah. Aku tak tahu tapi kenapa. Kan, tapi dulu tim ni boleh dapat chicken tau. Banyak kali dia dapat chicken.
Ya, memang betul. YG ni satu tim yang dia banyak kali mengejutkan. Pada season lepas, pada hari pertama ke hari kedua tu macam ada gaya-gaya diorang yang akan lepas masuk ke global. Tapi malang sekali prestasi mereka tidak begitu konsisten, dan YG ni yang banyak menyusahkan RRQ ketika bermain di Miramar. Dan Sebab turun ke El YG ni Pozo penyebab besar lah. Ya, El Pozo. Jadi mereka ni penyebab besar lah yang RRQ tidak sempat masuk ke dalam global secara sah pada waktu itu. Di mana disebabkan biasanya kalau kita tengok RRQ memang ada perform dekat Miramar, tapi bila Miramar ada gangguan memang ada masalah, dan YG tak menyerah langsung kepada pasukan RRQ drop spot itu. Orang kata confidence level lah. Sebab dia orang bukan team yang pernah merasakan presence of RRQ ni. Sebab tim-tim SEA lain kalau dengar nama RRQ ni dia akan takut. Tapi bukan untuk team daripada Myanmar ni macam kau pro macam mana pun peluru aku, AK aku damage dia 49, peluru kau pun 49. So apa bezanya aku nak lawan kau, dia nak lawan juga. So ya, betul. Tapi disebabkan pada waktu itulah memang YG tidak begitu damn root. Malang sekali DBS dia. Tidak berfungsi pula dengan baik, tidak kena tepat pada potato. Potato aim nampaknya lebih tepat. Yep, inilah player yang agak berbisa sebenarnya daripada Aerowolf. Secara totalnya Potato inilah player yang selalunya melakukan clutch yang penting untuk tim tersebut. Satu lagi player yang kita perlu berikan perhatian, ini pula adalah addition terbaru untuk RRQ, Beer 11. Tapi sebenarnya nama dia Beer je, tapi dia tak jumpa nama, so jadi Beer 11. Satu player yang air matanya boleh sia-sia season lepas sebab dia lepas. Ya, memang betul. Tapi di sini kita boleh juga melihatkan daripada Secret Jin. Macam mana sebut nama dia ni? GZ, okay. Ini pula adalah Drax baru dapat satu kill. Tapi dia ada muka GZ. GZ yang muka. Tapi dia Drax juga satu player yang harus membuang kenangan indah yang silam, iaitu kemenangan MVP-nya pada season lepas, kerana inilah season baru dan ramai player-player baru yang ingin merampas title-nya di situ, termasuk dua player yang di dalam run untuk menjadi esports player of the year, iaitu Laxi dan juga Zaxi. Ya, kalau mereka menang sebenarnya DC final untuk mendapatkan apa-apa gelaran Terminator ataupun Solo King ke apa benda, sebenarnya itu akan membantu populariti mereka. Dan mereka akan masuk satu lagi award dalam dia punya resume. So itu sebenarnya satu benda yang menarik. Bagi BTR, kalau mereka menang semi-final ni dan mereka menang Terminator Award untuk mana-mana player yang akan cuba mendapatkan e-sport award tersebut, sebenarnya ini adalah satu penambahan yang sangat-sangat baik, dan ini akan menunjukkan mungkin mereka ada peluang yang sangat cerah untuk menang award tersebut. Ya, memang saya sangat setuju dengan perkara itu, yang di mana itu memang sangat membantu populariti. Kalau kita lihatkan pada Drax contohnya, memang ramai orang dah dapat rasakan Drax ni satu player yang saya perlu lihat dalam stream dia, bagaimana dia aim dan sebagainya. Tetapi sebelum dia menang si Grand Finals itu, orang masih ada sedikit keraguan. Betul ke Drax ni kuat? Ramai orang cakap dia kuat, ramai cakap dia tembak memang kena dan sebagainya. Daripada season lepas masa yang dia tak pergi ke si Grand Finals, ramai yang kata kalaulah diorang ada Drax. Dan pada season lepas dia dah buktikan, dan selepas itu memang meletus populariti Drax. Yep. Menang Terminator auto famous orang cakap. Tapi Drax kali ini dia kena sekali lagi mencuba untuk mendapatkan Terminator Award tersebut. Dan kita ada formula baru waktu ini, di mana 20% daripada kill, 40% daripada damage, 40% daripada length of survivability lah, duration mereka survive, dan ini semua akan dikira based on comparison, iaitu dia akan ambil yang paling lama untuk mana-mana kategori, dan mereka akan gunakan ratio daripada yang paling tinggi kepada player-player yang lain. Dan inilah jumper yang memakai mask tadi. Ya, tapi jumper antara player yang mempunyai gambar sendiri kat situ tadi,
Walaupun kita melihatkan Potato daripada Aerowolf, Limax, Jumper, satu player yang sememangnya legend tapi kali ini mungkin dia akan ditembak mati. Itu dia. 9 peluru itu akan mengenai badan Jumper. Dan Jumper cakap apa tadi, Jay? Mesti cakap sesuatu kan tadi? Ha, mesti cakap, ontong lah. Jumper Uden. Minit ke-16 sekarang ni untuk kita main Solo King. Di mana 10 mata untuk Chicken Dinner. Ya, 10 mata sahaja dan pada waktu ini tinggal 29 27 sahaja player. D2E akan dijatuhkan juga oleh pemain siapa yang mampu untuk pergi ke peringkat seterusnya, bukan untuk peringkat seterusnya, untuk ke pulau kecil yang kelihatan seperti akan menjadi circle yang terakhirnya. Solo King menjanjikan hadiah yang begitu besar sebenarnya kerana hadiah itu tidak perlu dikongsi dengan rakan-rakan pasukan mereka. Jadi ini adalah peluang untuk player-player yang rasakan okay, aku memang power untuk mendapatkan duit yang lebih sedikit. Ya, kalau difikirkan semula sebenarnya, kalau menang Solo King ni, dia bersama dengan anda baru saja menang $16,000 untuk tim anda. Ataupun mungkin $20,000 untuk tim anda kalau tim anda ada 5 orang player. Dan 20,000 tu tempat kedua untuk si final punya wang tunai yang ditawarkan. So, kalau menang Solo King, rasa seperti baru je menang tempat kedua sebab 4,000 itu untuk satu orang player. Tak perlu dikongsi, milik dia saja. Memang betul tu. Dan kalau daripada Malaysia sekarang ni yang dilihat macam ada peluang yang besar, sebenarnya secara kasar pun kita boleh lihat Drax dan Putra ada peluang yang agak baik kat sini. Satu sebab Drax berada di dalam circle, Putra pula sedang berenang masuk ke dalam circle dan dia sudah mempunyai 3 atau 4 kill daripada penurunan dia di bootcamp. Jadi katakan Putra, Malaysia menjadi raja bootcamp di situ. Ya, kita harapkan dia akan dapat beberapa lagi placement point kalau daripada dalam top 10, top 5 lah. Top 5 tu akan membantu kau-kau lah. Kemudian daripada dapat top 5 tu saya rasa dia akan dapat lebih kurang 4-5-6 kill lagi. Tapi kat sini nampak player 41 RRQ G9. Player yang diidolakan sejak season 1 sampai lah sekarang. Memang betul tu G9 di dalam PUBG Mobile tiada player yang tidak mengenali nama G9 ini. Walaupun ada juga kembarnya itu D2E tapi G9 ni selalu menjadi highlight dia, boleh dikatakan salah satu daripada peneraju formasi 3-1 ni, di mana dia menjadi satu yang selalunya terpisah daripada rakan-rakannya, tapi yang bezanya ialah satu orang yang bernama G9 ni bernilai seperti satu squad. Ya, satu orang dia katakan orang yang membuka peluang untuk tim beliau. Selalu sangat dia yang berada di depan membuka peluang, knock satu orang, knock 2 orang, knock 3 orang. Kemudian yang lain-lain akan datang tapi circle akan menuntut dari pulau kecil di kawasan pergunungan. Dan sebenarnya Laksi di kawasan yang terbaik untuk farm kill kat sini sebab dia ada high ground advantage dan circle kalau memang pergi kat dia, kemungkinan besar dia boleh menang. Oh memang betul, tapi ini daripada Xavier Drax, mantap. Permainan daripada Drax sekali lagi, tapi Drax juga akan mendapati dirinya perlu untuk melalui seorang Laksi yang berada di atas bukit. Selepas ni rupanya ada lagi satu player Malaysia, dan itu adalah player yang paling diminati oleh salah seorang daripada fans kita tadi, Sane. Sebenarnya muka dia macam mana? Saya pun tidak ingat. Tapi kat sini Korpai dapat satu kill. Inilah YG Lord. Dia akan melari, Makyo juga akan melari di kawasan Hatin. Tapi ini adalah benda yang menarik. Hatin kita akan nampak satu tim Malaysia akan berlawan awal hari ini, iaitu SMG dan juga Secret Jin. Kalau BTR pun turun situ pun best juga sebenarnya. Tapi sekarang BTR dah turun ke bootcamp sudah. Wow. Oh ya, kerana ketiadaan pasukan biasanya kalau macam mana pun dia akan ada pasukan Indonesia juga yang akan turun ke bootcamp. Jadi tidak begitu ralat untuk melihat BTR mengambil kembali bootcamp itu untuk negara mereka. Kerana sebelum ini kita melihatkan antara pasukan yang turun di situ adalah EVOS daripada Indonesia sebelum ini, dan kemudian MOF juga turun ke bootcamp. Kali ini BTR ambil sajalah. Yep. Tapi sekarang ni Mayo baru je dapat satu kill dengan satu lompatan yang begitu menarik. 22 orang saja masa lagi dok. Matoy akan dapat kill ke atas Korpai juga dengan satu QBU. Putra akan dilihat kat sini oleh Potato. Larian zigzag yang menjadi sebenarnya. Putra masih lagi akan hidup 1v1 Potato dan Putra. Potato
Putra akan mencacing terlebih dahulu dan Putra dia akan dijatuhkan kat situ. Ya, malang sekali untuk Putra. Perjalanan dia untuk naik ke atas tu memang sangat-sangat sukar. Tidak ada covering langsung untuk dia naik ke atas bukit tu. Tidak ada satu batu kecil pun yang dia boleh gunakan ataupun mungkin smart summon untuk menyembunyikan dirinya. Jadi agak obvious kat situ di manakah dia berada. Yep. Dua lagi player baru jadi jatuhkan tapi kat sini terdapat 1v1 antara PW88 dan juga player bernama Isaac. Isaac menembak Jiu dan Jiu akan berjaya. Ni apa benda cakap nama dia je? Gui. Tak pastilah nama, mungkin Gui kot. Tapi itu ada Drax berjaya menjatuhkan Mat Toy. 3 kill. Ya, 3 kill juga untuk Drax. Mungkin Drax boleh mendapatkan solo king dan sekaligus mendapatkan MVP juga kalau dia boleh mengulangi. Tetapi Geek Fam tentunya ada sesuatu untuk dikatakan lagi Sin. Sekarang ini Gui baru saja jatuh. Icon berlawan dengan Icon. Edo 10. Malang sekali untuk dua pasukan Malaysia ni, dua ahli-ahli Malaysia ni, tu Drax dan juga Sin. Tapi Sin menduduki satu tempat yang sangat agak selamat dekat situ. Tapi dia perlu bergerak ke hadapan dan Drax terkena banyak tembakan. Mungkin dia akan jatuh kali ini, tapi ini adalah Drax. Ya, Malaysia lawan Malaysia dekat sini. First kill berjaya digunakan pakai oleh Drax. Drax ada high ground advantage. Barrel dikeluarkan, diturunkan ke bawah dekat sini. Dia dapat kill yang keempat. Dan sekarang ni tinggal 11 saja orang player. F1 akan mengeluarkan Mayo juga waktu yang sama. 2 kill untuk F1. Tapi saya rasa memang kill carta sekarang ni diungguli oleh Drax. Ya, saya pun dapat rasakan yang sedemikian. Tetapi Bryson baru saja namanya naik di sini. Walaupun memang betul pada carta kill yang banyak naik nama sebenarnya adalah orang-orang daripada Malaysia. Kalau kita lihatkan Drax, Putra dan yang lain-lain tidak ada konsistensi daripada segi pembunuhan. Walaupun kita melihatkan G9 mungkin ingin cuba untuk dapatkan kemenangan berdasarkan healing saja. Daripada tadi kita nampak dia di luar tidak begitu agresif mencari musuh-musuh lain. Apa yang kita nampak tadi banyak menggunakan first aid kit. Ya, sampai bermain healing di dalam solo king. Kita akan lihat aja kalau akan ada satu pemenang sebenarnya melalui cara ini. Tapi G9 bergerak dengan agak laju. Waktu ni cuba masuk ke dalam circle yang seterusnya. Dia rasa dia dapat selamatkan dirinya. Tapi waktu yang sama yang ternampak di kawasan bawah itu, satu player lagi akan dibunuh. Maka tinggal 8 saja secara totalnya waktu ini. YG AK juga akan masuk dalam circle. Ya, tapi untuk player-player yang bermain pada tempat ini, mereka tidak perlu berfikir terlalu panjang atau terlalu complicated. Daripada segi, kalau dah nampak live ada 7, maksudnya ada 7 orang lah. Ataupun 6 orang sekarang, ada 6 orang lah. Kalau di dalam team game, berfikir adakah 6 orang ini sebenarnya 3-3 ataupun 3-2-1 ataupun 1-1-1. Jadi pada waktu ini senang saja, siapa yang dapat anda lihat tembak saja. Tapi itu dia G9 menjatuhkan Laxi. Laxi yang sudah lama camping di tempat yang agak selamat, tiba-tiba dicari pula oleh G9 dan Drax kali ini ya. Pada carta kill mungkin sekali kita melihatkan Drax yang paling banyak kill. TT ada AWM. Tembakan dilepaskan itu saya pasti helmet atau vest si Drax dah koyak rabak dekat situ sebab kerana damage itu terkena. Pada Encik Drax. Tapi dia sekarang top 5 dan dia ada banyak kill juga. So ini akan membantu Drax on the long run. Tapi RRQ Ernie. Tempat yang diduduki itu agak sukar sebenarnya. Dia perlu pusing jauh sebenarnya nak masuk ke dalam circle. Yang di mana circle ini Pira dalam hati. Malang sekali tadi dia dapat satu clear shot ke atas Drax. Tak dapat jatuhkan dan kali ini dia akan tercedok di number 5. Woi, Ernie! Dan G9! Melawat sama sendiri. Lompatan. Dia tak mati dia lompat macam tu je. Ya, itulah. Tinggi sebenarnya lompatan dia. Dan sebenarnya nampak seperti Drax yang akan menang. Kalau dia menang. Ini akan menang dalam circle. Yep, Drax saja yang dalam circle. Ya. Dan saya tak pasti sama ada player ini boleh masuk. Dia tak boleh masuk dalam circle dah. Ya, dia sudah tak boleh masuk ke dalam circle. Dia kena buat U-turn. Boleh ke ni? Dia tak boleh je sebenarnya. Boleh ya, ke? macam jauh sangat. Sekarang ni circle ke-7 dan dia perlu bergerak sambil healing. Tapi Drax akan menunggu Drax yang sudah ada 4 kill. Kalau dia menang dekat sini ada 14 markah secara total. Permulaan yang sungguh baik untuk Drax. Solo King. Kemungkinan besar dia akan menang. Tapi sempat juga AK sebenarnya untuk dapatkan masuk ke dalam circle.
Drax tahu. Oh, Drax tahu sebenarnya dia dekat sini. Oh, dia dapat target. Tembakan lepaskan dengan hati-hati supaya tak terjatuh ke bawah. Menggunakan barrel waktu ini. Turun ke bawah menembak dan solo king milik Drax. Drax berjaya mendapatkan winner-winner chicken dinner dengan 5 kill, 10 markah tambahan. Drax memulakan perlawanan yang pertama. Walaupun di dalam solo king, tapi dia menunjukkan bahawa prestasi dia langsung tidak menurun daripada season lepas. Selaku seorang solo player yang begitu mantap dan kuat sebenarnya. Ya, 5 kill. Inilah kill paling tinggi juga untuk mana-mana player waktu ini. Secara totalnya sekarang Yudo Drax akan mengungguli carta dengan